Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di masjid mana? Darul Ghufran pada pagi ini. So yang sihat, alhamdulillah. Saya kita ni, saya pun dah tak tahu nak cakap macam mana. Banyak benda yang berlaku di sebalik tabir ni. Mohon maaf terlebih dahulu kepada semua jemaah yang menanti, tidak kira sama ada di ruangan YouTube maupun terutamanya di ruangan Facebook kita. Kerana ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan yang berlaku tadi. Mohon maaf daripada pihak saya dan juga pihak admin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada pagi ini dan juga memberikan kepada kita dengan kesabaran yang tinggi bagi menuntut ilmu yang Masya Allah Tabarakallah ni lah. Jadi apa khabar semuanya? Saya lihat di sini ada teman-teman kita yang sudah bersedia bersama dengan kita sebagaimana Haja Aisyah kita di situ. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Haja Aisyah bersama dengan kita. Kak Som juga sebagaimana biasanya. Kak Johara, B, Kak Noh kan, daripada ruangan YouTube Puan Saadah kita, Kak Rohaya di situ. Yang pertama sekali situ Puan Rokia. Assalamualaikum Ustazah yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada semua yang turut hadir pada pagi ini walaupun kita bersiaran agak lewat ya. Mohon maaf 10.30 ni. Kira nak habis pukul berapa ni? Kuliah Ustazah pagi ni. Takut habis jam 1. Salam Dr. Cak. Tak apa Doktor, kita tetap setia bersama anda dan admin yang setia. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Mas. Wah, you are the best. Terima kasih Kak Mas. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Ustazah pun tidak mahu membuang masa. Jadi pada pagi ini kita akan mulakan pengajian kita dari halaman yang keberapa. Mungkin teman-teman yang ada bersama kita pada pagi ini boleh sila letakkan di ruangan komen terlebih dahulu untuk Ustazah lihat adakah betul apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini, bab yang keberapa dan muka surat yang keberapa. Dipersilakan untuk kongsikan bersama dengan Ustazah dan juga teman-teman. Kita nak bincang tentang apa pagi ini, bab yang keberapa dan muka surat yang keberapa. Sekejap ya, Ustazah macam tinggi sangat ya? Ke okey? Kita rendahkan sedikit. Kan sampai tak sempat nak adjust Dah kelang kabut sangat ni. Bab yang ke-15, sifat penduduk syurga, muka surat 187. Ya, yang Shima sebutkan di situ. Ada sesiapa yang lain? Kak Zah kita 187 muka suratnya bab 15. Okey. Siti Hajar. Kemudian Kak Som juga memberikan jawapan yang sama. Kak Rohaya, Kak Asna, Kak Saadah di YouTube pun memberikan jawapan yang sama. Kita tidak ada khilaf ya pada pagi ini. Bab 15 muka surat 187. Okey, bab 15 187. Baik, alhamdulillah semua orang maknanya jelas Pagi ini kita akan mulakan satu topik perbincangan yang baru di bab yang baru di muka surat yang baru. Iaitu kita akan bincangkan tentang penduduk sifat penghuni syurga. Jika dalam kitab kita, dia letakkan apa? Sifat penduduk syurga. Di sini kita akan mulakan perbincangan dari muka surat 187. Boleh kita lihat slide kita? Terima kasih. Betul? Betul lah. Bab 15, halaman 187.
Dan pada pagi ini satu topik yang tidak kurang penting ya yang akan kita bincangkan ialah tentang sifat penghuni syurga. Jika pada minggu lepas dan dua sesi yang sebelumnya ya Muslimah, kita bincangkan tentang sifat penghuni neraka. Jadi pada pagi ini kita bincang yang opposite ya, okay, yang sebaliknya. Kita dah bincangkan banyak ya tentang sifat penghuni neraka dan kali ini sebagai kesinambungan ataupun sebagai sambungan daripada perbincangan surah Qaf kita yang ditampilkan dalam bab tafsir kita ya pada dalam kitab kita Fawaidul Fawaid ini, ia membincangkan pula iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita tentang sifat-sifat penghuni syurga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mulakan perbincangannya dari ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35 dalam surah Qaf. Jadi sebab itu ya Muslimah, bila kita lihat di muka surat 187 kita dapat di situ ditampilkan kepada kita dengan 5 ayat 31 hingga 35. 5 lah betul. 31 hingga 35 dan tentu 31 sampai 5 ya. Sama-sama saya kira lagi. 31 hingga 35 sebagai ayat yang terkandung dalam surah Qaf ini bagi membincangkan tentang sifat-sifat penghuni syurga setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni neraka. Di dalam ayat ini, kita lihat terlebih dahulu pada ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-31. Apa kata Allah? Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan di situ wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Jika kita rujuk ya Muslimah pada muka surat 188 kita, di situ di perenggan yang atas sekali kan sebagai mukaddimahnya, introductionnya yang ditampilkan kepada kita, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Pada ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahawa orang-orang yang bertakwa akan didekatkan dengan syurga. Mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan dekatkan mereka kepada syurga. Dan orang yang bertakwa ini memiliki ciri-ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang berikutnya. Iaitu bila kita lihat di sini dan pada ayat-ayat berikutnya, Allah memberitahukan kepada bahawa penduduk syurga itu adalah orang-orang yang mempunyai 4 sifat berikut. Jadi kita ada 4 sifat ataupun 4 ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Qaf ini bagi memberitahu kepada kita siapakah penduduk ataupun penghuni syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan syurga itu kepadanya. Di samping dia memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermula daripada ayat yang ke-32 ya hingga ayat yang ke-33. Dua ayat ini ya, dua ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita tentang 4 ciri penghuni syurga. Okey, sila lihat di kitab masing-masing di situ tentang 4 ciri penghuni syurga. Siapa yang tidak ada kitabnya boleh juga refer ataupun boleh juga lihat pada slide yang saya tampilkan di skrin kita pada pagi ini. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-32, apa kata Allah? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafizin. Ini ayat yang ke-32. Pada ayat yang ke-32 ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu. Kepadamu kepada siapa? Orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Ya, orang beriman yang bertakwa kepada Allah yang tadi di ayat kita yang ke-31 Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Didekatkan syurga kepada mereka. Dan Allah kata kepada orang yang bertakwa itu, inilah janji yang
diberikan kepada mereka. Kepada siapa? Okay, kepada orang bertakwa tadi, namun dengan ciri-ciri yang disebutkan pada ayat ini. Likulli awwabin hafizin. Dilihat ya pada slide saya di situ. Saya warnakan dengan warna hijau dan warna jingga. Awwab hafiz. Maknanya untuk ayat yang ke-32 kita ada dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Pertama, awwab, kedua hafiz. Mungkin boleh muslimah semuanya gariskan di kitab masing-masing pada dua perkataan itu untuk menunjukkan ciri yang pertama dan ciri yang kedua. Jika di slide saya warnakan, jadi boleh nampaklah ya mana satu cirinya. Mungkin kita ingatkan awwab bin hafizan ni satu, tapi sebenarnya dia dua. Dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Baik, kita lihat kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-33 di sini. Apa kata Allah? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Maksudnya, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Pada ayat yang ke-33, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua lagi ciri utama penghuni syurga yang didekatkan syurga itu kepada dia pada hari kiamat nanti. Yang saya warnakan dengan warna biru dan juga warna kuning. Ya, di slide saya ini. Boleh besarkan slide saya di situ, terima kasih. Baik, kita lihat. Man khasyar rahmana bil ghaib, warna biru. Okey, ini ciri yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian kita ada ciri yang keempat, waja'a biqalbin munib. Dan mereka yang datang biqalbin munib, dengan hati yang bertaubat. Satu, awab. Yang kedua, hafiz. Yang ketiga, khasyir rahman. Dan yang keempat, qalbun munib. Keempat-empat ciri ini dibincangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Sebab tu nanti kalau kita lihat, kalau sekarang pun kalau muslimah semua yang ada kitabnya lihat di kitab masing-masing, daripada muka surat 188 hingga muka surat 189, kita ada poin A, B, C dan D. Pada poin A, B, C dan D di situ dijelaskan kepada kita setiap satu sifat ini, bagaimana keadaannya, siapakah mereka, apakah yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan syurga kepada mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka ke dalam syurga Allah. Kita pergi kepada poin kita yang A, iaitu sifat penghuni syurga yang pertama. Awwab. Okey, kita ada awwab di sini. Awwab iaitu, okey, dalam kitab iaitu orang yang banyak bertaubat. Jadi bagaimana kita nak faham ciri penghuni syurga yang pertama ini atau sifat yang pertama ini? Dia adalah orang ataupun insan yang banyak bertaubat kepada Allah. Ini sebenarnya adalah pentafsiran daripada Imam Al-Qurtubi yang terdapat dalam kitabnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Bila Ustazah refer dalam pentafsiran para ulama berkenaan dengan ayat ini, Ustazah dapati apa yang ditampilkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah sesuatu yang beliau tukil ataupun beliau ambil daripada kitab Jami' li Ahkamil Quran, iaitu yang telah disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi ketika dia mentafsirkan ayat 32 dalam surah Qaf, dia menyebutkan ataupun dia menjelaskan awwab di sini. Maksudnya ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah dari maksiat. Raja' ilallahi minal ma'asi. Ini dalam bahasa Arab disebut sedemikian. Maknanya orang yang kembali kepada Allah daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Menuju ketaatan. Maknanya dia bertaubat kepada Allah
Adakah hanya sekadar taubat begitu saja? Tidak, muslimah. Tetapi apabila dia sudah bertaubat kepada Allah, dia melaksanakan ketaatan-ketaatan dalam kehidupan dia. Kemudian dia daripada orang yang lalai, dia menjadi ingat kepada Allah. Ini kita panggil sebagai insan yang awwab. Orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Dan Imam Al-Qurtubi juga ada memuatkan banyak riwayat-riwayat daripada kalangan sahabat, daripada ulama salaf untuk dia mentafsirkan lafaz ataupun ciri yang disebut sebagai awwab ini. Dan antaranya beliau ambil pendapat daripada Ubaid ibn Umair. Apa kata Ubaid ibn Umair? Orang yang kita panggil dia sebagai awwab ialah orang yang mengingati dosa-dosanya. Bila dia ingat dosa yang dia lakukan ni muslimah, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Okey? Orang yang mengingati dosa-dosanya, lalu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sa'id Al-Musayyib di sini, dia juga memberikan penjelasan tentang lafaz awwab, iaitu ciri awwab yang disebut sebagai penghuni syurga di sini. Iaitu orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, tetapi dia melakukan dosa lagi, kemudian dia bertaubat lagi. Dia buat dosa, dia bertaubat lagi. Sebab itu kita guna perkataan awwab di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan awwab dalam lafaz ini. Kerana apa? Dia bertaubat kepada Allah, namun kemudiannya dia melakukan dosa, dia kembali lagi kepada Allah. Dia buat dosa lagi, dia kembali kepada Allah. Ini kita panggil orang yang sering bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosanya. Dengan kata lain, ini bukan kita mungkin timbul persoalan, oh ini macam mempermainkan Allah je Ustazah, kejap buat dosa, kemudian lepas tu taubat balik kepada Allah, kejap buat dosa, lepas tu bertaubat balik kepada Allah. Ini kita panggil apa muslimah? Ia bukan dosa yang dirancang. Yang mempermainkan Allah tu ialah kita kata kan, sikap tak apalah, nanti buat dosa lagi, lepas tu taubat lagi, Allah kan maha penerima taubat, kita kata gitu ya. Itu kita rancang. Kita plan dosa kita. Tak apa, buat dosa macam tu kan, sekejap lagi boleh taubat. Tetapi yang kita nak maksudkan dengan orang yang dia buat dosa, kemudian dia bertaubat, dia buat dosa, dia bertaubat, ialah memang kita semua tak terlepas daripada dosa muslimah. Hari ini kita bertaubat, mungkin esok lusa kan, kita ada buat dosa lagi. Lalu kita bertaubat lagi daripada dosa kita. Yang kadang-kadang kita tak sengaja, kita terfikir, apa salah pergi buat benda ni kita tak plan benda tu. Kita terbuat kan. Manusia yang tak terlepas daripada dosa, sebab kita semua tidak maksum. Maka orang yang begini, bila dia tahu dia melakukan dosa, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Tak kira apa dosa yang dia lakukan, besar ataupun kecil, dia buat dosa sekecil apa sekalipun, dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Ini namanya awwab. Sebab itu ada di kalangan para sahabat menyatakan bahawa orang yang beriman, bila dia buat dosa, dia akan lihat dosa itu umpama gunung yang akan menimpa diri dia. Walaupun dosa itu kecil muslimah. Walaupun dosa itu kecil, dia akan nampak, dosa tu ya Allah takutnya, sampaikan dia nampak ada gunung yang besar akan timpa diri dia. Itu yang menyebabkan dia akan cepat-cepat meninggalkan dosanya lalu bertaubat kepada Allah. Beza dengan orang yang fasik, iaitu Muslim yang buat dosa, yang tak kisah dosa, kan yang tak nak beza antara dosa dan pahala ni. Dia buat dosa, dia lakukan maksiat, umpama orang yang mana ada lalat yang hinggap di hidung dia, apa dia buat? Teng. Nampak tak sound effect saya? Sound effect saya nak dengar Teng. Dia cuma tepis je lalat tu. Dia tepis, lalat tu pergi, tak ada apa-apa. Gitu orang yang fasik. Namun, kalau mereka yang dipanggil sebagai awwab, orang yang awwab ini, dia buat dosa, dia takut dengan dosa dia,
ya, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dan mungkin esok lusa ada dosa lain yang buat, kan? Dia bertaubat lagi kepada Allah. Begitu situasi dia. Okey, begitu situasi dia. Dan hal berkaitan orang yang bertaubat kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala ada beritahu kepada kita dalam surah Ali Imran pada ayat 100 yang ke 135. Sebentar ya, bagi saya minum air dulu. Admin jangan buka besar. Sekejap. Bagi saya ni, minum air sekejap. Suara saya nak hilang ni. Kalau saya cakap ready, dia buka semula. Saya punya slide ni. Sebentar. Okey, kita sambung semula. Kita lihat di sini, dalam surah Ali Imran, Ustazah tak nak bacalah ya ayat ini sebab kita pun kesuntukan masa. Tetapi yang paling penting untuk ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri penghuni syurga yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang sebelumnya, ini ayat 135, tapi ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan apa yang Allah berikan kepada penghuni syurga, yang Allah bentangkan kepada mereka dengan syurga yang seluas langit dan bumi. Allah berikan kepada mereka ini, dan bagaimana keadaan mereka? Bila kita rujuk pada ayat yang ke-135, ayat 135, okay, Allah kata apa? Orang yang beriman, bila mereka buat dosa, zakarullah, mereka ingat kepada Allah. Bila mereka ingat kepada Allah, apa dia punya next step yang dia lakukan? Mereka mohon keampunan Allah, iaitu mereka bertaubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah ini, setelah mereka melakukan dosa, mereka ingat kepada Allah yang menyebabkan mereka jadi takut. Ya Allah, saya dah lakukan dosa ni, bagaimana keadaan saya, kan? Mereka terus bertaubat kepada Allah. Situasinya sedemikian. Dan apa kata Allah? Allah berikan kepada mereka dengan ganjaran syurga. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Keadaannya sedemikian. Itulah juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Qaf ini. Pada ayat yang ke-32 itu tadi. Likulli awwabin. Bagi setiap orang yang awwab, yang mana dia ada buat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ia juga dalam surah Ali Imran pada ayat 135 ini, bahawa orang yang beriman, bila mereka melakukan dosa, mereka ingat kepada Allah. Setelah mereka ingat kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka bertaubat kepada Allah. Untuk orang yang begini, Allah berikan kepada mereka dengan ganjaran syurga. InsyaAllah, tabarakallah. Seterusnya, kita pergi kepada ciri yang kedua. Okay? Ciri yang kedua, kita ada hafiz di sini. Kita ada hafiz di situ. Kita ada hafiz. Kita ada satu sifat yang namanya hafiz. Kalau ada hafiz ni macam sebut nama orang pula. Kita ada sifat seseorang yang bersifat ataupun yang memiliki ciri-ciri hafiz ini. Jadi bagaimana keadaan orang yang hafiz? Yang Allah kata likulli awwabin hafizin. Ibn Abbas. Okay, Ibn Abbas di dalam pentafsiran ini disebutkan orang yang
Hafiz ialah orang yang menjaga amanah Allah dan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Allah berikan kepada dia dengan amanah. Amanah ni ada banyak, muslimah. Okay? Apa amanah yang Allah berikan kepada kita? Ada sesiapa nak jawab di situ? Boleh berikan jawapan. Apa antara amanah yang Allah berikan kepada kita? Kenapa Kak Nisa ni keluar masuk? Okey, ada sesiapa nak jawab? Saya tunggu jawapannya. Ibn Abbas mengatakan orang yang hafiz ialah orang yang menjaga amanah Allah. Kak Suzy sebut di situ anak, okey? Ada yang lain selain daripada anak? Menjaga dan mendidik anak-anak. Oh, okey. Lagi? Kak Som juga? Ada yang lain? Selain daripada anak ya, yang kita anggap ia sebagai amanah dari Allah? Umur, rezeki dan kesihatan. Haji Aisyah di situ berikan kepada kita. Amanah ialah umur, rezeki dan kesihatan. Okey. Kak Rubita kerja. Boleh. Kak Rohaya taat pada ibu bapa. Maknanya ibu bapa adalah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kak Suzy kata menjaga suami. Oh, suami kalau dengar sejuk hati dia. Okay, menjaga suami ya. Okey, menjaga suami adalah amanah, betul? Amanah. Suami adalah amanah suami terhadap isteri dan keluarga. Maknanya seorang suami bila dia ada isteri, dia ada keluarga, itu adalah amanah yang perlu dijaga. Kak Noraini, okay, Kak Noraini kata apa di situ? Amanah menjaga hak Allah SWT ialah menjaga ibu bapa. Okay, sebagaimana ada di kalangan ada siapa tadi? Kak Suzy juga ya. Tadi Kak Suzy kata jaga suami. Siapa yang jaga ibu bapa tadi? Oh, Kak Rohaya ya. Oh, Kak Mas, saya terlepas, maaf. Kak Mas sebut apa dia? Menjaga hak-hak Allah, jangan syirik. Boleh, menjaga hak Allah, jangan syirik. Kak Ini cakap apa tu Kak Ini? Taat pada orang tua dan suami. Okay. Taat pada orang tua dan suami. Kak Noh, menjaga nikmat yang Allah beri kepada kita seperti mata, anggota tubuh kita, example. Masya Allah, tabarakallah. Oh, banyak ya. Maknanya di situ amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita memang tidak terkira. Ada banyak amanah-amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi orang yang hafiz, saya tak menafikan jawapan-jawapan yang diberikan kepada kita ini adalah jawapan-jawapan yang betul. Maknanya masing-masing memiliki amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di bahu kita untuk kita pikul dan kita jalankan tanggungjawab dan amanah itu. Jadi bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kepada amanah kepada kita, bermakna di situ orang yang hafiz dia akan menjaga amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu tadi, tidak kira apa jua bentuk amanah yang kita miliki. Dan di sini kalau kita merujuk kepada pendapat Qatadah, apa kata Qatadah? Menjaga hak dan nikmat Allah. Semua tadi kan jawapan yang muslimah berikan di ruangan komen tersebut. Kita lihat kata tentang suami, anak, ibu bapa, kerja, anggota tubuh badan kita ini kan, perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, semua itu adalah hak dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya muslimah, yang mana Nabi gunakan perkataan ihfaz, jagalah, berkaitan dengan hafiz di sini. Apa kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas? Ibn Abbas ini dia kata ada pada satu ketika Nabi SAW naik bersama dia lah, binatang tunggang kenderaan ni bersama dengan dia. Jadi Nabi SAW ni pada masa itu Nabi berikan kepada Ibn Abbas ini dengan satu wasiat, satu nasihat kepada dia.
Nasihat Nabi SAW kepada Ibn Abbas pada masa itu ialah, apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bila kita jaga Allah, bermakna kita adalah orang yang hafiz. Sebab tu Nabi sebutkan di sini, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kemudian Nabi pesan lagi, sekali lagi, pada yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan status hadis yang sahih. Ada kedua-duanya, ada dua, ihfazillah yahfazka itu satu. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Tajidhu tujahaka itu adalah yang kedua, ya. Jagalah Allah, kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Tapi bagaimana kita nak jaga Allah ini? Adakah kita nak jaga Allah macam kita jaga anak kita? Tak mungkin lah, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluk untuk menjaga dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluk untuk menjaga dia. Itu kita kena ingat. Dalam akidah kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluk sesiapa pun untuk menjaga Allah. Namun, ihfazillah, ya, perintah Nabi di sini agar kita menjadi hamba Allah yang menjaga Allah. Maksudnya ialah kita ini jaga apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jaga apa-apa yang Allah larang kita. Maksudnya bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengan solat, jaga amanah, jaga tanggungjawab solat itu untuk kita laksanakan. Itu contoh, ya, yang saya berikan. Bila Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita dengan satu perbuatan, kita jaga. Maksud kita jaga ialah terjaga diri kita agar kita tidak melakukan larangan yang Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita. Jangan berzina, okey, kita jaga diri kita. Ini maksud ihfazillah. Allah kata, jangan makan rasuah, jangan menderhaka kepada ibu bapa. Ini semua adalah amanah, tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Jadi Nabi kata apa? Ihfazillah, jaga semua itu. Yahfazka. Bila kita jadi seorang muslimah yang jaga setiap perintah Allah, yang jaga setiap larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita di sini? Jika kita merujuk, ya, penjelasan yang diberikan oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia jelaskan begini kepada kita muslimah. Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya dia kata apa? Ayyahfazka fid dunya minal afati wal makruhat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang kita benci, dan perkara-perkara yang tak baguslah. Maknanya kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli syurga ni. Ciri penghuni syurga begitu. Dia jaga amanah yang Allah berikan kepada dia, iaitu hafiz tadi kan. Setiap yang Allah perintahkan kepada dia, dia jaga baik-baik, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Setiap perkara yang Allah larang, dia tinggalkan, dia jaga diri dia agar dia tak buat perkara yang Allah larang itu. Allah berikan ganjaran kepada dia, iaitu Allah jaga dia daripada perkara-perkara yang buruk. Allah jaga dia daripada sebarang-sebarang yang hal-hal yang kecelakaan ini di dunia. Allah jaga dia. Kemudian hal-hal yang tak baiklah yang disebutkan di sini, min anwa'il iqabi wad darakat. Maksudnya ada banyak lagi perkara-perkara yang kita kategorikan sebagai hal-hal yang boleh memudaratkan kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Namun dengan syarat, kita perlu jadi orang yang hafiz, yang menjaga amanah dan hak Allah itu tadi.
Jika di dunia Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ganjaran, iaitu Allah jaga kita daripada hal-hal yang memudaratkan kita. Di akhirat Allah berikan apa kepada kita? Jannah, iaitu syurga, sebagaimana yang terdapat dalam surah Qaf ini pada ayat yang ke-32. Iaitu Allah sebut mereka sebagai hafiz. Orang yang hafiz ini Allah berikan kepada mereka dengan syurganya. Kerana apa? Allah tahu. Orang yang hafiz, dia berusaha untuk menjaga perintah Allah, dia berusaha untuk menjaga larangan Allah. Sebab itu orang begini berhak untuk diberikan kepada mereka dengan syurga Allah. Jika kita lihat pada penerangan yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ini yang Muslimah, kita dapati bahawa dia sebutkan kepada kita seorang Muslim, iaitu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memiliki dua kekuatan penting dalam jiwa kita. Dalam hati kita ini kita ada dua kekuatan penting. Disebutkan apa? Di situ dia kata pertama, kekuatan meminta. Kedua, kekuatan menahan diri. Kita ada dua kekuatan dalam diri kita yang membentuk kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Satu, kekuatan meminta. Kedua, kekuatan menahan diri kita. Apa yang dimaksudkan dengan kekuatan meminta? Ia dikaitkan dengan sifat awwab itu. Ciri penghuni syurga yang pertama yang terdapat dalam surah Qaf kita. Awwab, maksudnya dijelaskan orang yang menggunakan kekuatan meminta ketika kembali kepada Allah, iaitu dia mengharap redanya, mentaatinya. Tu orang yang awwab, seorang Muslim, seorang mukmin yang memiliki sifat awwab ini. Ciri-ciri awwab itu, dia gunakan kekuatan memintanya kepada Allah. Setelah dia melakukan dosa, setelah dia melakukan kemaksiatan, dia sedar dengan dosa dan kemaksiatannya, lalu dia beristighfar kepada Allah, dia memohon taubat kepada Allah. Dia menggunakan kekuatan meminta yang dia miliki untuk dia minta agar Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosanya. Permintaannya kuat. Sebab tu orang yang bertaubat ini, kalau betul-betul bertaubat, dia bukan permintaan yang orang kata sekali lalu. Tetapi permintaan yang betul-betul kuat, yang betul-betul serius kita kata. Minta kepada Allah. Dia bukan yang main-main permintaan taubat dia. Begitu juga, bila kita kata seorang Muslim memiliki kekuatan yang kedua di sini, iaitu kekuatan menahan dirinya. Kita panggil ia sebagai seorang yang hafiz. Bagaimana? Kerana orang yang hafiz adalah orang yang mempergunakan kekuatan memintanya, kekuatan menahan diri ketika menghindari maksiat dan larangannya. Seorang yang hafiz, dia tahan diri dia. Dia nak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, dia tahan diri dia. Dia gunakan kekuatan yang untuk menahan diri ni. Nak buat apa-apa yang dia suka, tapi perkara yang dia suka itu ialah Allah larang. Dia tahan diri dia. Jangan buat, ini dosa. Ini maksiat, kalau aku buat ni masuk neraka. Dia tahan diri dia. Dia gunakan kekuatan yang kedua ini. Bermakna dia adalah seorang yang hafiz. Begitu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Dengan kata lain, dia kata di sini, dengan kata lain, seorang hafiz adalah orang yang pandai menahan diri dari segala yang Allah haramkan. Dia nak lihat sesuatu yang Allah haramkan, dia jaga mata dia. Dia nak ucapkan perkara yang Allah haramkan, dia jaga lidah dia. Dia nak lakukan perkara yang Allah haramkan, dia jaga tindakan dan perbuatan dia. Ini orang yang hafiz. Sementara seorang yang awwab adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Iaitu dia melakukan dosa, tadi kita dah jelaskan ya. Orang yang awwab, dia buat dosa, dia bertaubat kepada Allah, dia lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kerana begini muslimah, kita jangan lupa. Orang yang bertaubat, dia perlu ikuti taubatnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita tak boleh, kita dah bertaubat kepada Allah, aku dah bertaubat kepada Allah, aku tinggalkan dosa aku, aku tak buat dosa aku, tapi dia tak nak buat ketaatan kepada Allah. Bukan begitu keadaan orang yang bertaubat.
Dia perlu ikuti taubatnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Perbaiki solatnya, perbaiki lagi puasanya, mantapkan solat malamnya, kuatkan lagi amalan sedekahnya. Begitu orang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian dia ada buat dosa lain pula. Kan? Saya buat dosa dah ni. Buat lagi kepada Allah. Mantapkan lagi ketaatan kepada Allah. Inilah dua ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita. Dalam surah Qaf pada ayat yang ke-32. Kita berpindah kepada surah Qaf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dengan dua lagi ciri penghuni syurga yang Allah dekatkan kepada mereka dengan syurga pada hari kiamat. Ciri kita yang ketiga, ya muslimah, yang terdapat pada surah Qaf ayat yang ke-33, iaitu khash ar-Rahman. Okey, C ya di situ. Jika di kitab kita, kita berada di muka surat 189. Muka surat 189 menjelaskan kepada kita maksud orang yang disebut sebagai khasyir Rahman. Sebab ya, jika kita baca pada ayat yang ke-33, Allah kata apa? Man khasyir Rahman bil ghaib. Iaitu orang yang takut dan tunduk kepada Allah yang Maha Pengasih. Tapi takutnya itu bagaimana? Dalam keadaan yang walaupun dia tidak melihatnya. Dalam keadaan yang mana kita tak nampak Allah. Ya, sekarang ni kita tak nampak Allah. Tetapi kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Kita yakin, kita percaya. Ini akidah kita ya muslimah. Akidah kita menuntut kita percaya Allah itu wujud. Allah itu ada. Walaupun kita tak nampak Allah. Dalam keadaan yang begini, orang yang dia takut kepada Allah, dia tak nampak tetapi dia takut kepada Allah. Dia tahu Allah itu Maha Pengasih dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat apa yang dia lakukan. Orang yang begini ya disebut bahawa bila dia ada sifat yang sedemikian, bermakna dia mengaku terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia mengaku terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita merujuk kepada pentafsiran yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya. Okay, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia menyebutkan begini, dia tafsirkan begini ya untuk ayat itu. Dia kata, man khasyar rahman bil ghaib, ialah mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesendiriannya. Maksudnya ketika dia sendiri ataupun dia berada di tengah orang ramai. Mungkin yang muslimah, kita kata, ramai orang, saya kata mungkin, tak semua ya, jangan salah faham. Nanti kata, oh saya kata kita macam gitu. Tak, saya tak kata kita begitu, tapi mungkin ada di kalangan kita. Di tengah-tengah ramai orang, dia tunjukkan bahawa dia takut kepada Allah. Dia tak buat maksiat. Jangan buat dosa. Awak jangan ngumpat-ngumpat orang, awak dosa. Kita kata gitu kan. Mungkinlah dosa, jangan buat perkara ini. No, don't. Kita kata gitu. Sebab apa? Di tengah orang ramai. Tapi bagaimana kalau dia sendirian? Yang orang lain tak nampak dia. Adakah dia sama sebagaimana dia berada di tengah-tengah orang ramai? Sebab itu, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia tafsirkan ayat ini kata apa? Dia takut kepada Allah dalam keadaan dia sendiri. Meskipun tidak ada orang melihatnya. Dia tahu Allah ada, Allah itu wujud, Allah itu Maha melihat. Walaupun, kan dalam keadaan yang dia sendiri ini, walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak apa yang dia lakukan. Sebab itu dia tinggalkan dosa-dosanya. Dia tinggalkan perbuatan maksiat. Kerana dia tahu ini adalah perkara yang Allah larang. Walaupun orang lain tak nampak, tapi Allah nampak. Allah itu Maha melihat atas perbuatan-perbuatan dia. Ini kita panggil orang yang takut kepada Allah. Yang mana dia mengaku tentang kewujudan Allah. Dia tahu Allah itu ada memperhatikan, yang memperhatikan setiap tingkah lakunya.
Orang lain tak nampak, tetapi Allah itu ada dan melihat apa yang dia lakukan. Ini sebagaimana di sini Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, beliau datangkan kepada kita dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Maknanya samalah ya, tak kira lelaki ataupun wanita. Jika mereka buat perkara ini, dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Iaitu antaranya ialah wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian. Iaitu seseorang dia mengingati Allah dalam keadaan dia sendirian, dan pada waktu itu fafadat ainah. Dalam keadaan dia sendiri, tidak ada orang lain melihat dia. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu mengalir air mata dia. Kenapa mengalir air mata dia, muslimah? Kerana dia takutkan Allah Subhanahu wa taala. Air matanya eksklusif hanya untuk Allah. Ketika dia mengalirkan air matanya itu kerana Allah. Dalam keadaan dia sendiri. Dalam keadaan dia berzikir kepada Allah. Dalam keadaan dia ingat tentang dosa-dosanya. Ini adalah orang yang dia takut kepada Allah. Sebab itu bukan calang-calang orang ni, muslimah. Yang Allah dekatkan kepada mereka dengan syurga. Kerana tak semua orang memiliki sifat yang begini. Dan kita masing-masing tahu bagaimana diri kita, muslimah. Saya tak tahu diri anda bagaimana. Dan anda pun tak tahu diri saya bagaimana. Dalam keadaan kita sendiri dengan Allah itu bagaimana keadaan kita? Adakah kita orang yang benar-benar takut kepada Allah? Ataupun sebaliknya? Sinilah ya, kita kata peranan keimanan memainkan peranan yang begitu penting dalam hati kita ini. Untuk membuktikan sejauh mana tebalnya keimanan kita kepada Allah. Seterusnya kita pergi kepada sifat yang keempat yang terdapat dalam surah Qaf pada ayat yang ke-33 ini. Apa sifat kita yang keempat di sini? Okey, pada poin kita yang berikutnya iaitu poin kita yang D. Allah sebut qalbun munib. Ya, qalbun munib. Masih pada ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat lainnya bagi penduduk syurga, iaitu waja'a biqalbin munib. Orang yang dia datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah. Orang yang datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah. Apa maksud orang yang datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah? Adakah dia sama sebagaimana Awwab tadi? Tadi kan kita sebut tentang ciri yang pertama yang terdapat dalam surah Qaf ini. Dia Awwab, orang yang bertaubat. Tetapi apa bezanya orang yang bertaubat yang kita sebut sebagai Awwab dan juga waja'a biqalbin munib? Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Pasti ada bezanya, muslimah. Jika kita merujuk kepada pendapat ataupun pentafsiran Imam Ibn Katsir rahimahullah, ya, dalam kitabnya, dia tafsirkan begini. Orang yang datang dengan hati yang qalbun munib ini kepada Allah, dia bertemu Allah di hari kiamat dengan hati yang pasrah kepadanya, hati yang tunduk di hadapan Allah. Ya, hati yang pasrah kepada Allah, hati yang tunduk di hadapan Allah. Ini kita panggil sebagai orang yang memiliki qalbun munib, yang datang di hadapan Allah. Maksudnya orang yang beriman kepada Allah, yang dia betul-betul takut kepada Allah dan dia serahkan semua. Kerana apa? Yang dia tahu ketika dia hidup di dunia, dia sudah berusaha sehabis usaha. Orang kata all out dia berusaha, muslimah, untuk jadi seorang muslimah yang salihah, yang taat kepada Allah. Bila dia datang di hadapan Allah, kan, kita ada bincangkan pada sesi-sesi yang lepas, kita nanti akan datang ditampilkan di hadapan Allah bersama dengan dua malaikat yang akan menemani kita. Pada masa itu kita datang dengan hati yang pasrah. Kita dah berusaha menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah.
maka kita pasrah, kita tunduk di hadapan Allah. Ini menurut Imam Ibn Kathir rahimahullah sebagai hamba yang memiliki qalbun munib. Jika kita merujuk kepada pendapat Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, ya, Imam Al-Qurtubi dia menjelaskan bahawa orang yang memiliki qalbun munib ialah orang yang datang dengan hati yang taat. Wa qila al-mukhlis. Ataupun dia kata, ada juga pendapat yang mengatakan orang yang taat ini ialah orang yang ikhlas. Hatinya tulus. Yang dia dah beramal soleh dengan seikhlas mungkin. Dia datang kepada Allah dengan hati yang sedemikian. Iaitu dia melakukan amal perbuatannya, tidaklah dia lakukan melainkan hanya semata-mata kerana Allah. Ini kita panggil sebagai orang yang memiliki qalbun munib. Dan Imam Al-Qurtubi kata apa? Okay, dia kata wa yahtamilu an yakuna al-qalbal muniba al-qalbus salim, dia kata. Dan kemungkinan orang yang dia datang dalam keadaan yang qalbun munib ini bermaksud orang yang datang di hadapan Allah dengan qalbun salim, iaitu hati yang selamat, sebagaimana yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-89. Boleh ya muslimah masing-masing nanti lihat pada Al-Quran, lihat surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-89. Apa firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-89? Allah kata, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ni bagaimana? Hati yang selamat ni bagaimana? Yang boleh kita maksudkan ia dengan qalbun munib itu tadi. Sebagaimana pendapat Imam Al-Qurtubi itu. Dia kata orang yang qalbun munib boleh juga kita panggil ia sebagai qalbun salim. Yang memiliki hati yang selamat. Ketika dia datang kepada Allah, di hadapan Allah itu, di hari kiamat. Jadi di sini, ya, saya nak menampilkanlah pentafsiran yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan qalbun salim dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-89 itu. Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata begini. Qalbun salim ialah hati yang bersih dari kotoran-kotoran yang syirik. Hati yang bersih dari kotoran syirik. Maknanya, orang yang qalbun munib ini muslimah, yang memiliki qalbun salim, hati dia tidak ada sebarang kesyirikan. Hati dia selamat daripada hal-hal yang syirik. Sikit pun tak ada dalam hati dia. Ini kita panggil sebagai orang yang memiliki hati yang selamat. Begitu juga, ya, disebutkan bahawa orang yang memiliki hati yang selamat, hati dia adalah hati yang sihat. Kita, dalam hidup kita ni muslimah, kita bukan hanya perlu mementingkan kesihatan tubuh badan kita. Tetapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslimah, kita perlu mementingkan kesihatan hati kita. Sebagai seorang muslimah, hati yang sihat itu bagaimana? Hati yang sihat adalah hati yang beriman kepada Allah. Okey? Hati yang beriman kepada Allah yang mana hatinya itu jauh daripada sifat dengki, iri. Tak adalah dalam hati dia ni perkara-perkara yang jahat lah ya. Kan? Kadang hati orang ni pun kita susah nak tebak apa yang ada dalam hati dia. Apa yang berselindung dalam hati dia. Itu semua antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, penghuni syurga, pegang ni baik-baik. Penghuni syurga, walaupun ni kita kata hati kita ni orang tak boleh tebak, orang tak tahu apa yang berselindung dalam hati kita.
orang yang memiliki ataupun dia nak jadi penghuni syurga ini, dia akan jaga hati dia supaya hati dia sihat, supaya hati dia selamat daripada virus kedengkian, virus kesyirikan, ya, agar hati tu tak sakit. Kalau hati dia sakit, dijangkiti dengan virus-virus tu tadi, dia perlu bersihkan. Kerana kalau dia biarkan, hati itu akan terus-terusan sakit sehingga sukar untuk diubati. Mungkin dia akan mati dengan hatinya yang sakit itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu penting muslimah. Ya. Kita pastikan kita datang di hadapan Allah waja'a biqalbin munib. Datang di hadapan Allah ini dengan hati yang bertaubat. Maksudnya hati yang selamat daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita ini rosak. 4 ciri itu tadi. Pertama, awwab. Kedua, apa yang kedua tadi? Hafiz. Yang ketiga, orang yang takut pada Allah. Tak kira sama ada dia di tengah orang ramai ataupun dia dalam keadaan yang sendirian. Dan yang keempat, orang yang datang di hadapan Allah pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Hati yang bertaubat kepada Allah. Keempat-empat insan ini, insan-insan yang memiliki ciri ini, apa kata Allah pada ayat yang ke-34? Udkhuluha bisalamin. Masuklah kalian ke dalam syurga dengan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari yang abadi. Masuk dalam syurga, Allah persilakan masuk dalam syurga dengan aman, dengan damai. Dan bila kita masuk dalam syurga ni muslimah, ia adalah keadaan yang kekal abadi untuk diri seseorang. Sebab itu kan, saya ada pesan lah ya. Kita nak jadi penghuni syurga ni, biasanya Allah akan uji kita kan, dengan perkara yang menyakitkan. Yang kita tak suka. Kebiasaannya begitu dalam hidup kita. Allah akan beri kita dengan ujian demi ujian yang menyakitkan yang kita tidak suka. Ada sebuah riwayat, ya, dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi ada ceritakan kepada kita tentang celupan syurga yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang mana dulu ketika dia di dunia ni muslimah, dalam hidup dia Allah uji dia sehingga dia tak rasa kenikmatan ataupun dia tak kenal apa itu namanya bahagia. Sehingga jiwa dia sakit, jiwa dia sengsara. Tetapi dia sabar dalam kesakitan dan kesengsaraan dia. Orang yang begini, ya. Sekejap ya, kenapa mata saya kelip-kelip ni? Okeylah, tak apa. Kita biarkan. Kita sama balik ya. Dalam hadis itu, mungkin boleh tolak tepi dulu slide saya ni. Sebab dia tak ada dalam slide tu. Okey, terima kasih. Dalam hadis yang ingin saya terangkan di sini, Nabi sebutkan, di hari kiamat Allah akan ambil, maknanya Allah akan bawa seorang hamba ketika dia di dunia ini ya muslimah, dia tak kenal apa erti bahagia. Ya, kalau bahagia pun sikit-sikit saja. Sebab apa? Dalam hidup dia Allah berikan dengan dia cubaan, ujian yang bertimpa-timpa sehingga dia rasa sedih, dia rasa sengsara, dia rasa perit sangat hidup dia ini. Namun dia hadapi kesengsaraan, kesedihan dan keperitan itu dengan penuh kesabaran, dengan keyakinan bahawa dia tahu ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan dalam hati dia. Allah ambil orang ini lalu
Allah celupkan dia dengan sekali celupan. Tahu tak sekali celupan ni bagaimana? Masuk, keluarkan. Sekali je. Bukan kita masuk kocok, tahu tak? Bukan kita muslimah. Kita ambil cawan kita ni kan, kita kocok-kocok. Biar dia sebati. Ya? Biar sebati. Tapi tak. Dalam syurga ni Allah ambil orang ini, Allah celup. Angkat balik. Begitu situasinya. Bila Allah celup dan Allah angkat balik ni orang ni, Allah tanya pada dia, wahai hamba-Ku, adakah selama ini kau rasa kesengsaraan? Celupan syurga itu yang dia rasa sekejap. Dia kata kepada Allah, wahai Allah, aku tak pernah rasa kesengsaraan sedikit pun dalam hidup aku. Dan kebahagiaan syurga yang Allah berikan kepada dia itu adalah kekal muslimah. Rasa bahagia yang dia rasa yang walaupun sekejap itu tadi, kekal abadi dalam hidup dia. Allah tak tarik balik rasa itu. Allah tak tarik balik rasa itu. Allah masukkan dia dalam syurga, kekallah engkau dalam syurga. Rasalah bahagia yang selama ini kau tak rasa ketika engkau di dunia. Itu ganjaran yang Allah berikan kepada insan yang sabar. Sebab itu Allah kata apa tadi dalam Al-Quran? Dzalika yaumul khulud. Itu adalah hari yang kekal yang aku berikan kepada hamba-hamba aku penghuni syurga. Beza dengan penghuni neraka. Penghuni neraka dulu di dunia dia buat perkara-perkara yang nak sedapkan hati dia, yang nak puaskan hati dia, yang nak dia bahagia. Sebab itu dia buat perkara-perkara kemungkaran. Dia nak happykan jiwa dia, dia ikut nafsu dia. Sehingga dia mungkin dia sanggup menzalimi orang lain. Dia nak puaskan hati dia. Dia dengki pada orang lain. Dia buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia tak tahan diri dia, muslimah. Dia langgar semua perkara-perkara yang Allah haramkan demi memuaskan nafsu dia, memuaskan hati dia. Ramai orang begitu. Yang penting dia rasa happy, yang penting dia rasa bahagia melihat kesengsaraan orang lain. Namun pada hari kiamat kelak, Allah ambil dia, Allah celup dia dengan sekali celupan dalam neraka. Allah tarik dia. Allah tanya pada dia, wahai hamba aku, adakah selama ini kau rasa bahagia? Adakah selama ini kau rasa puas hati? Adakah selama ini kau rasa betul-betul happy? Dia kata apa pada Allah? Wahai Allah, aku tak pernah rasa sedikit pun kebahagiaan. Sampai celupan yang Allah masukkan di dalam neraka itu, dia tak kenal apa itu erti bahagia kerana betapa sengsaranya api neraka yang Allah celupkan pada diri dia. Begitu situasinya. Beza muslimah. Sebab itu kita nak datang di hadapan Allah dengan qalbun munib, dengan hati yang selamat. Hati yang betul-betul sihat ni. Hati yang tidak ada sebarang rasa kedengkian. Hati yang betul-betul kita jaga kerana Allah. Begitu situasinya. Kerana kita tidak mahu berada walaupun sekelip mata, walaupun sekali celupan dalam neraka Allah. Kerana sengsaranya neraka Allah itu. Dan kita nak menjadi hamba Allah yang berada dalam syurga Allah, yang kekal abadi dalam syurga Allah, bersama dengan hati kita yang selamat itu tadi, muslimah. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan sayyidul istighfar. Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa untuk kita mohon ampun kepada Allah. Yang saya kira ramai antara kita yang sudah hafal doa ini. Kita baca setiap pagi, setiap petang, dan saya yakin banyak kali saya tampilkan hadis ini, doa ini untuk kita amalkan bersama. Kita minta kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Saya sertakan dengan transliterasi di bawah itu bukan terjemahan ya muslimah. Di bawah itu untuk mereka yang mungkin belum lagi fasih dalam bahasa Arabnya. Saya sertakan di bawah itu untuk panduan bagi muslimah-muslimah yang mungkin kurang fasih bahasa Arabnya. Saya berikan dalam bahasa Melayunya untuk baca, untuk amalkan. Kerana saya nak kita semua amalkan doa ini. Kerana ia bukan calang-calang doa. Nabi SAW ya, kata kepada kita dalam doa ini, maksud doa ini, saya baca dulu terjemahan doa ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhan aku. Ini bentuk pengakuan kita di hadapan Allah bahawa Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita sembah, yang berhak kita sanjung, yang berhak kita sujud hanya Allah, tidak pada Tuhan yang lain. Kita kata apa? Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuan aku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan aku. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu dan aku akui nikmat-Mu kepada aku. Maka ampunilah aku sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau, wahai Allah. Nabi SAW ingatkan kepada kita. Mereka yang berdoa dengan doa ini, ya, pada waktu pagi. Pagi tadi, sekarang ini, kita berdoa kepada Allah dengan hati yang yakin. Dengan hati yang yakin kepada Allah. Apa kata Nabi? Jika dia mati, jika dia mati di petang harinya, dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Jika orang ini, dia baca doanya di waktu malam, di waktu petang. Petang ke malam? Sila buka slide saya nombor 1. Saya agak sikit confused. Di waktu malam, okey betul. Saya dah confused dengan ayat yang lain. Okey, di waktu malam. Dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi. Dia meninggal dunia pada waktu malam itu. Yang dia baca doa ini dengan penuh keyakinan, ya, dalam hati dia tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, Allah lah yang menentukan, tentang takdir Allah, tentang segala-galanya, tentang hari kiamat, azab kubur, setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam hidup kita ini, kita yakin. Dan dia baca doa ini, mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah di malam hari, dan jika Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia meninggal dunia, Nabi kata dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Sebab itu saya kata doa ini bukan calang-calang doa muslimah, yang seharusnya menjadi amalan kita pagi dan petang. Untuk kita baca, untuk kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah. Ia bukan semata-mata tentang kita nak jadi penghuni syurga muslimah, tetapi ia adalah satu doa yang mana kita mengaku tentang keesaan Allah Azza wa Jal, dan kita mengaku dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itu, pada ciri-ciri penghuni syurga di sini, Allah sebutkan tentang orang yang awwab. Mereka yang nak bertaubat kepada Allah. Mereka buat dosa, mereka mengakui dosa mereka, mereka bertaubat kepada Allah. Dia mengakui dosa-dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan tadi, wa man jaa biqalbin munib. Ada dua tadi tentang taubat di sini. Orang yang datang di hadapan Allah dengan hatinya yang bertaubat, itu hatinya yang selamat. Kerana apa? Dia sudah bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Kalaulah dalam hati dia itu ada perkara-perkara yang tidak baik,
dalam contohnya dalam perkara-perkara yang syirik, dengki, kan, su'uzzon ke apa-apa, dia bersihkan, dia bertaubat kepada Allah dan dia mati dalam keadaan yang suci, bersih. Dia datang kepada Allah dalam keadaan yang suci, bersih juga pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan muslimah, ya, kita dapat amalkan doa ini setiap hari tanpa henti sehingga hujung nyawa kita. Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Nak cakap petang. Pagi ini, mudah-mudahan ya, keempat-empat ciri itu tadi dapat kita jaga. Mudah-mudahan ya, kita dapat amalkan. Kita dapat jadi orang yang awab, insan yang hafiz, ya, insan yang takut kepada Allah. Tak kira sama ada kita berada di hadapan khalayak ramai ataupun kita berada dalam keadaan yang sendirian. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang datang pada Allah dengan hati yang suci, bersih. Apa yang kita pelajari pada pagi ini sebagai satu motivasi, sebagai satu muhasabah untuk peringatan kita bersama, terutamanya saya yang bercakap ini, bagi mengejar syurga Allah. Namun, dalam keadaan kita nak mengejar syurga Allah itu muslimah, perbaiki diri kita, perbaiki kepribadian kita, akhlak kita, tingkah laku kita, apa yang ada pada akal kita, apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Setiap sesuatu anggota yang kita miliki ini, ingat ia adalah amanah Allah. Perbaiki setiap sesuatu itu. Mudah-mudahan ia menjadi jalan yang Allah mudahkan untuk kita. Sebagaimana tadi pesan Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu, dan jagalah Allah, engkau akan dapati Allah itu berada di hadapanmu, atau dengan kata yang lain, engkau akan dapati Allah itu sentiasa bersamamu, menjaga kamu, menuntun ataupun memberikan panduan kepada kamu dalam setiap perbuatan yang kamu lakukan. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Ya, terima kasih. Saya minta maaf saya tidak boleh untuk terima soalan ya pada pagi ini sebab kita pun dah hampir ke jam 12 ni. Dah 11.40 ya, 11.40 jam saya di situ. Dan terima kasih, di sini ada ramai yang memberikan ucapan terima kasih ya kepada saya. Ya, semuanya tak kira lah sebab banyak sangat di sini. Mungkin pihak admin boleh keluarkan sedikit di situ. Ambil hati sedikit lah ya. Ambil hati sedikit kepada muslimah-muslimah yang dah beria-ia ni memberikan komen-komen di situ kan. Okey, luruskan hati kita. Ya betul, luruskan hati kita, perbaiki akhlak kita insya-Allah. Ya betul. Betul Kak Nisah, itu yang kita inginkan. Ya, luruskan hati kita, perbaiki akhlak kita. Itu perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. InsyaAllah bila akhlak kita baik, jiwa kita juga akan baik. Ya, hati kita juga akan jadi selamat dunia dan akhirat. Ni Kak Aisyah kata apa? Alhamdulillah, syukran kasiran Ustazah atas ilmu pada pagi ini dan tim Masjid Darul Ghufran dalam menjayakan FB Live ini. Syukran Ustazah perkongsian ilmunya, Haji Aisyah. Ya, sama-sama Haji Aisyah, Afwan. Ya, begitu jugalah semua ya yang hadir di sini. Dan kami pun tak bolehlah untuk tampilkan semua. Kak Som kata terima kasih ya, sama-sama Kak Som. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu sekali lagi di minggu hadapan. Di masa yang sama, di waktu yang sama. Mohon maaf ya sekali lagi tadi atas kelewatannya. Kerana ada perkara-perkara yang tak dapat kita elakkan, insya-Allah lah ya. Mudah-mudahan doakan pada minggu hadapan kita akan bersiaran tepat pada masanya. Kalau lambat pun lambat 5 minit kan, 10 minit tu biasalah ya muslimah. Kita kuliah fizikal pun lambat juga kadang-kadang kan. Okey, mudah-mudahan ya muslimah Allah berikan kepada semua dengan kelapangan masa, dengan kesihatan untuk kita bertemu sekali lagi di minggu hadapan di tempat yang sama pada masa yang sama. Saya tutup kuliah pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.